Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Cikgu Farhah dalam subjek matematik, untuk PDPR, KP, COVID-19. Jadi hari ini kita akan sambung kepada tajuk yang kita dah belajar, iaitu bab 7 ketaksamaan linear. Jadi mari kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar ketaksamaan linear dalam subtopik 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Kita hari ini nak belajar macam mana kita nak menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Apa maksud serentak ni? Maksudnya kita nak selesaikan ketaksamaan linear bila dia beri dua ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Kita nak cari nilai-nilai yang mungkin bagi ungkapan algebra. Jadi daripada cikgu ambil contoh daripada buku teks. Jadi contoh 8, kita gunakan contoh 8. Jadi selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Jadi dia beri dua soalan. Jadi soalan yang pertama kita tengok satu per satu. Jadi penyelesaian untuk soalan A. Soalan A ialah 2x tambah 5 lebih kecil daripada 11 dan 3x tolak 10 lebih kecil daripada 5. Jadi kita buat dulu soalan A. Jadi macam mana kita nak buat soalan A ni? Jadi dia dah beri dua ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Pun boleh ubahnya ialah x. Jadi bila dia beri dua ketaksamaan linear, jadi cikgu dah buatkan dalam kotak supaya kita tak keliru lah. Jadi supaya kita tak keliru. Jadi kita buat dulu satu persatu. Kita buat dulu ketaksamaan yang pertama iaitu 2x tambah 5 lebih kecil daripada 11. Jadi kita akan biarkan macam kita buat persamaan linear. Kita nak selesaikan persamaan linear. Kita akan biarkan ungkapan algebra berada di sebelah kiri dan kita pindahkan yang mana tidak berkenaan ke sebelah kanan. Jadi yang pertama ni kita akan pindahkan tambah 5. Jadi dekat sini perkara yang mesti kita ingat bila berlakunya perpindahan. Daripada tambah akan jadi tolak, kemudian tolak jadi tambah, darab jadi bahagi dan bahagi jadi darab. Jadi ini kena sentiasa ingatlah. Jadi bila kita dah bulatkan tambah 5 tu, kita bawa ke sebelah macam biasa sahaja. Jadi dia akan jadi 2x lebih kecil daripada 11. Jadi tambah 5 akan jadi tolak 5. Kemudian 2x lebih kecil daripada 6. 11 tolak 5 ialah 6. Jadi 2x ni 2x ni ialah bermaksud 2x tu bermaksud 2 darab x. Jadi bila darab, kita pindah, dia akan jadi bahagi. Jadi perkara seterusnya kita akan pindahkan nombor 2 ini. Kemudian bila kita pindah daripada darab, dia jadi bahagi. So x lebih kecil daripada 6 bahagi 2. Jadi x lebih kecil daripada 3. Ini untuk yang pertama, ketaksamaan yang pertama. Kemudian kita akan buat untuk ketaksamaan yang kedua. Yang kedua dia beri 3x tolak 10 lebih kecil daripada 5. Jadi dekat sini kita pindahkan dulu yang mana? Yang tolak 10 ni. Yang tolak 10. Jadi bila pindah, yang 3x tu kekal. Jadi lebih kecil daripada 5 tolak 10 akan jadi tambah 10. Jadi 3x lebih kecil daripada 15.
Okay, 5 tambah 10 ialah 15. Jadi kita tahu 3x ni bermaksud 3 darab x. Jadi contohnya sama macam yang kat sebelah ni lah. Bila 2x maksudnya 2 darab x. Jadi sama juga dengan bila 3x tu. Jadi yang kita perlu pindahkan ialah nombor 3 ni. Sebab kita nak jadi x tu single-single. Okay, jadi X sama dengan, bukan X sama dengan lebih kecil daripada 15 bahagi 3. Jadi X lebih kecil daripada 5. Okey. Bila kita dah buat macam ni, kita akan transferkan dia ke dalam bentuk garis nombor. Kita akan ubah dalam bentuk garis nombor. Okey, garis nombor. Ada dua nombor. Kenapa cikgu kata ada dua nombor? Sebab ketaksamaannya ada dua. Okay. Jadi ada dua nombor yang terlibat. Nombor yang pertama ialah 3 dan nombor yang kedua ialah 5. Jadi kita susun, kita ada nombor 3 dengan 5. Susun secara menaik. Okay. Okey, kemudian kita tengok yang pertama. X lebih kecil daripada 3. Jadi garisannya bermula dengan nombor 3. Okey, jadi cikgu nak tanya, ke arah kiri ke arah kanan? Ke arah kiri ke arah kanan? Kalau dia tunjuk, kalau awak macam keliru kan, awak tengok tanda dia bagi ni. Dia ke arah kiri. Jadi anak panahnya ke kiri. Macam tu. Okay. Kemudian yang kedua, okay, 5. Di atas nombor 5. Atas sikit. Okay. Kemudian sama juga nampak anak macam dia simbolnya ialah lebih kecil. Jadi anak panahnya pun mesti ikut sekali ke arah kiri. Okay. Bila dah macam ni kan, kemudian kita akan tengok macam ni pula. Okay. Daripada kita buat garis dot-dot macam ni. Dekat 3 dengan nombor 5. Jadi antara 3 dengan 5 ni, manakah garisan yang kena pada kedua-dua nombor? Okay. Jadi kita tengok yang kat nombor 5 ni. Hanya ada satu garisan sahaja. Manakala yang dekat atas 3 ni ada 2 garisan. Jadi jawapan akhir dia kita akan ambil yang ada 2 garisan. Okay. Jadi yang ada 2 garisan ialah nombor 3 ni. Jadi dia punya nilai bagi X. Jadi jawapan akhir dia X lebih kecil daripada 3. Okay. Kita ikut sahaja bentuk ni. Sebenarnya dah ada jawapan kat sini kan. Dia sama. Okay. Jadi bila dia bagi dua ketaksamaan linear, buat dulu, memudahkan dulu, kemudian tukar dalam bentuk garis nombor, kemudian kita cari yang kena pada kedua-dua garisan dan itulah jawapan dia. Macam itulah. Okay. Jadi untuk lebih faham lagi, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Ni panjang sikit lah. Sebab, kalau kita tengok dulu pada soalan ni. Okay, 8x tambah 5 lebih besar atau sama dengan 5x tolak 13 dan 3x tolak 4 lebih besar daripada 9x tambah 20. Jadi dekat sini pun dia bagi dua ketaksamaan. Yang pertama, ketaksamaan ini ialah ketaksamaan yang kedua. Okay. Bila dia bagi ketaksamaan, okay, jadi cikgu buat dalam kotak lah supaya tak bercampur. Jadi kita satu sama. Okay. Ketaksamaan dia kita akan pindahkan macam biasa. Okay. Yang bukan ungkapan algebra ke sebelah kiri, kanan. Yang ada ungkapan algebra ke sebelah kiri. Okay, jadi ada dua lah yang terlibat kat sini. Jadi cikgu bulatkan dua-dua ni. Okay. Okay, kemudian bila kita dah bulatkan, jadi 8x kekal di hadapan. 8x kekal di hadapan. Jadi yang membentukannya ialah 5x. Okay, lebih kecil atau sama dengan negatif 13. Okay, 13 ni bawa ke depan. Okay, dengan 5. Dekat sini kita guna konsep
Yang tadi tu lah. Bila tambah akan jadi tolak. Jadi 8x tolak 5x. So tambah dia akan jadi tolak. Jadi ini 8x tolak 5x. Okey, selesai. Kemudian tolak 13 tolak 5. Sebab original 5 ni ialah tambah. Jadi bila pindah dia jadi tolak. Jadi kita selesaikan 8 tolak 5 ialah 3x. Lebih besar atau sama dengan negatif 13 tolak 5, kita akan dapat negatif 18. Dekat sini awak dah tahulah mana kita nak pindah. Kita akan pindahkan nombor 3. Bila pindah nombor 3, dia jadi apa? Darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak? Dia akan jadi bahagi. Jadi x lebih kecil atau sama dengan negatif 18 bahagi 3. Jadi x lebih kecil atau sama dengan negatif 18 bahagi 3 ialah kita akan dapat negatif 6. Okey. Jadi selesai dah persamaan yang pertama. Ketaksamaan yang pertama. Jadi kita akan teruskan dengan ketaksamaan yang kedua. Okey. Sama juga bila ketaksamaan yang kedua, kita akan kenal pasti ungkapan yang perlu dipindahkan, ditukarkan. Okey, yang pertama mesti berkaitan dengan tolak 4 ni, kemudian 9x. Okey, jadi 3x tu salin sahaja 3x. Kemudian 9x tu dibawa ke hadapan. Lebih besar daripada, so tambah 20 dan tolak 4. Okey, jadi 3x, okey dekat depan 9 ni tak ada simbol, jadi kita anggapkan dia ada simbol tambah. Jadi bila tambah dia jadi tolak. Okey, lebih besar daripada tambah 20, okey tolak 4 akan jadi tambah 4. Jadi 3x tolak 9x kita akan dapat negatif 6x. Okey, lebih besar daripada 20 tambah 4 ialah 24. Okey. Okey. Dekat sini. Okey. Jadi dalam pembelajaran lepas kita dah belajar kalau ungkapan algebra tu ada negatif, okey, bila kita nak tukar nak jadikan dia sebagai satu ungkapan algebra yang tidak mempunyai nombor ataupun nak tukar kepada satu, nilai simbolnya simbol ketaksamaan ni akan berubah. Okey, jadi sebenarnya dia macam ni Jadi x lebih kecil daripada 24 bahagi negatif 6. Okey. Sebab negatif 6x ni maksudnya negatif 6x maksudnya dia negatif 6 darab x. Dia kita pindahkan sekali negatif tu. Okey. Okey. Kemudian kita buat macam biasa. X lebih kecil daripada 26 bahagi negatif 6 ialah kita akan dapat negatif 4. Okay. Right. Jadi bila kita dah ringkaskan, permudahkan ketaksamaan linear, kita masukkan dalam garis nombor. Okay, jadi nombor yang terlibat ialah negatif 6 dan juga negatif 4. Jadi kita susun secara menaik. Okay, jadi nombor yang di depan ialah negatif 6 dan nombor yang berada di belakang ialah negatif 4. Okay, kemudian baru kita buat yang garis tu. Jadi bila x lebih besar atau sama dengan negatif 6, mesti ada dekat atas negatif 6 ni. Okay, mesti diwarnakan. Okay. Sebab dia ada sama dengan kat bawah ni. Dia ada garis ni. Okay. Jadi nak ke arah mana? Ke arah kanan ke? Ke arah kanan ke arah kiri? Jadi kita tengok ni, simbol ni. Dia ke arah kanan. Jadi bawa ke arah kanan anak panahnya. Okay. Boleh Okay, kemudian ni dah siap lah yang pertama ni. Okay, yang pertama dah okay. Kemudian yang kedua. So, x lebih kecil daripada negatif
4. Jadi nombornya mesti untuk bulatan tu mesti berada di atas negatif 4. Ke kiri ke atau ke kanan. Jadi kita tengok simbol ni ke arah kiri. Ke arah kiri. Jadi dia macam tu. Okay. Bila awak buat garis nombor, bila ada macam ni, okay, dia akan jadi lain sikit lah. Masa cikgu lain sikit, dia akan jadi macam ni, cikgu tunjuk. Okay, tadi cikgu suruh buat garisan putus-putuskan pada nombor negatif 6 dengan nombor negatif 4. Okay. Bila ada dua garisan yang macam bertentangan ni, okay, satu ke arah kanan dan satu ke arah kiri, okay, jadi dia akan jadi macam ni. Okay. Ambil dulu nombor yang berada di hadapan. So, negatif 6, okay. Kita akan buat simbol lebih kecil atau sama dengan. Okay. Datang je daripada sini sebab dekat sini. Kita buat kita terbalikkan dia. Okay. Kemudian di tengah kita letakkan X. Okay. Kemudian kita letakkan nombor negatif 4 dengan menggunakan simbol ini. Lebih kecil. Macam tu. Okay. Jadi sebenarnya bentuk ketaksamaan tu yang datangnya bentuk macam ni, datangnya daripada sini lah. Maksudnya X tu boleh jadi nombor negatif 5 ke, negatif 4 ke, negatif 3 ke, negatif 2 ke, negatif 1 ke, kosong, 1. Ya ke? Bukan. Dia sebenarnya kalau awak tengok garis ni, okay, negatif 6 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil daripada negatif 4. Jadi negatif 4 ni tak termasuklah sebenarnya. Okay, padam. Okay, nombornya hanyalah kemungkinan nombor yang mungkin bagi X ni ialah negatif 6 dan negatif 5. Okay, dia berbezalah dengan soalan yang A tadi. Kalau soalan A, nampak dia X lebih kecil daripada 3 kan. Jadi dia boleh jadi nombor negatif pun dia boleh jadi nombor X tu. Tak ada masalah. Okay, kalau diberi macam ni, bentuk ketaksamaan ni ada 2 kali ketaksamaan, nomornya sedikit sahaja. Okay. Jadi itu sahajalah untuk awak punya pembelajaran pada hari ini. Okay. Jadi kalau ada apa-apa yang masih tak jelas dengan ketaksamaan linear serentak ni, boleh juga cari video-video dalam YouTube, video-video cikgu yang menunjukkan cara penyelesaian ketaksamaan linear serentak ni. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semuanya menjaga kesihatan supaya kita dijauhkan dari segala penyakit. Okay. Jadi sekian. Terima kasih.